lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok muka 23 mula dah. Getik dak semalam. Aku sakit kepala malam. Baca jadi peling-peling. Tengok. Maka tak kalau itu muka 23 bagi bawah ke. Undur sikit. Maka tak kalau itu rajak situ boleh tak kalau kau kodeng tu khilaf ulama pada sabiknya rajak situ tak apa. Maka tak kalau itu tak kalau kau kodeng bagi Imam Syafi'i itu khilaf ulama pada sabiknya wajib kita sembahyang zuhur jua. Wajib kita tu sembahyang zuhur jua yani maka honyalah. Sebab tiada peroleh syarat sah jemaah. Syarat sah jemaah ni kena bilangnya 40. Tiba-tiba tak cukup 40. Maya zuhur ya. Tiada berdosa ia seorang meninggalkan jemaah. Tak berdosa kalau dia tinggal jemaah. Tak berdosa tu. Takluk pada kata tiada berdosa pada masa itu, yakni masa tak sapa bilangnya 40 orang. Masa tak sapa bilangnya 40 orang tu, yang ni kalau kita tinggal pun tak ada gapo lah, tak berdosa. Tengok. Tetapi sungguh berkata tak berdosa, jaga dah. Tetapi hendaklah ia seorang. Ataupun kita rujuk kepada waliul amri. Tetapi hendaklah ia seorang, yakni wajiblah. Hendaklah di situ yakni wajiblah ia waliul amri. Senang waliul amri ni makan habis. Waliul amri itu wajib nama sungguh menyuruh, yakni bersungguh-sungguh menyuruh akan mereka itu orang-orang yang jahil. Boleh ataupun orang yang di bawah rentahan kita. Ataupun dikandaki orang bawah rentahan kita tu hak jahil. Tu. Suruh nama belajar. Suruh wajib kita kena menyuruh akan mereka itu orang-orang yang di bawah rentahan kita yang jahil itu belajar. Belajar tu malam dan siang. Kena belajar malam siang. Dan haram ia seorang mendirikan jemaah. Tak boleh kita nak buat jemaah. Ini duk kekir dengan masalah nu lagi nu dengan masalah tak cukup bilangnya 40. Sebab gapo ko harai kita mendirikan jemaah? Ilak pada kata harai sebab tiada diperoleh 40. Sebab tak cukup bilangnya 40 orang. Sebab tu harai kita mendirikan jemaah. Maka kita mengeras amrun bil ma'ruf itu. Maka kita mengeras, yakni memaksa ataupun bersungguh-sungguh amrun bil ma'ruf itu. Amrun bil ma'ruf mana? Kita tegah orang daripada mengerjakan jemaah hak yang tak cukup 40 orang tu. Aula, terlebih utama dan afdal. Tu. Karena gapo? Kita mengeraskan amrun bil ma'ruf terlebih aula dan terlebih utama kerana wajib. Kita tak mendirikan jemaah dengan sebab tak cukup 40 orang tu. Lagi fardu ain atas orang yang kuasa daripada kita tu duduk beribadat, duduk berbuat ibadat yang ada yang mengata yakni yang ada orang yang mengata haram mengerjakan dia akan ibadat tu, yakni ibadat di sini ni dengan makna jemaah ataupun semaya fardu hak lain lagi kita buat tu, kita mengerja tu dengan hal keadaan kita tu tak ada ilmu ataupun tak tahu, ataupun kita masalah kita buat jemaah tapi jemaah kita tu tak cukup 40 orang. Hak tu ada ulama yang mengatakan haram kita buat tu. Rekeh habis peluas sikit masalah kita. Istimewa lagi tiada sah jemaah atas kaum yang mu'tamad. Atas kaum yang mu'tamad lebih-lebih lagi tak sah kita buat jemaah. Dengan sebab syarat dia kena cukup 40 orang. Yang kaum mu'tamad mana? Sifat kaum yang mu'tamad yang dituakan dengan ittifaq segala ulama Syafi'i daripada kita memelihara ni. Yang kat tu. Kaum mu'tamad yang dituakan dengan ittifaq ulama segala Syafi'i hak katanya haram kita mendirikan jemaah hak yang tak cukup 40 orang lagi tiada sah jemaah kita. Tu. Betul?
hak kata daripada kita memeliharakan kaum dhaif nu takluk sini. Takluk pada kata terlebih aula dan afdal. Takluk sini. Lama tak erti. Ibarat dia jadi pelan sikit dah. Hundur sikit. Kita hundur semula. Maka kita mengeras amrum bil ma'ruf itu terlebih aula dan afdal. Terlebih aula dan afdal tu daripada kita memeliharakan kaum yang dhaif. Tak bererti. Faham gitu? Faham? Dah? Hak kata kita mengeraskan amrum bil ma'ruf. Lari orang supayanya tak mendirikan jemaah kalau bilangnya tak cukup 40. Ataupun suruh orang-orang belajar hak yang tak erti, tak tahu tu. Terlebih aula dan afdal. Terlebih aula daripada kita memeliharakan kaum yang dhaif. Mana kaum yang dhaif? Yang mengatakan boleh buat jemaah dengan bilangnya yang kurang daripada 40. Tu. Tu kaum dhaif. Kaum dhaif ni yakni boleh buat jemaah dengan bilangan yang kurang daripada 40 orang. Hak kita amrun bil ma'ruf tu terlebih aula daripada kita ni duk memeliharakan, duk meraihkan kaum yang dhaif ni. Faham tak? Yang adalah padanya pada kaum dhaif. Kaum dhaif mana sifat-sifat pada kaum dhaif? Sifat yang pada kaum dhaif Kaum dhaif mana? Yang adalah padanya pada kaum dhaif tu ikhtilaf ulama. Ikhtilaf ulama pada menyabitkan dia akan kaum yang dhaif tu daripada Syafi'i. Jadi ikhtilaf ulama. Kaum dhaif ni kata setengahnya tak sabit perkataan daripada Imam Syafi'i. Kata setengah ulama sabit perkataan ni adalah daripada perkataan Syafi'i. Itu ikhtilaf ulama. Dan yang kebanyakan daripada yakni daripada ulama Syafi'i. Dan yang kebanyakan yakni daripada ulama Syafi'i tiada menyabitkan kau yang mengesahkan dia akan kau dhaif tu. Ya kan? Hak yang kebanyakan daripada ulama-ulama Syafi'i tiada menyabitkan kau yakni perkataan yang mengesahkan dia akan kau dhaif. Kan dia yakni kau yang dhaif tu. Kebanyakan ulama Syafi'i dia kata tak sabit. Hak tu daripada perkataan Imam Syafi'i. Tak sabit ni tak tetap. Tak tetap kata perkataan itu hak Imam Syafi'i. Tu. Pada mazhab Syafi'i. Tu. Faham tak dah? Dan kebanyakan ulama Syafi'i tiada menyabitkan kau yang mengesahkan dia kau yang dhaif pada mazhab Syafi'i. Habis itu. Dan jika orang katalah hamba taklid Imam Abu Hanifah. Dia kata aku buat jemaah ni duk semua masalah ni masalah jemaah tak cukup 40 lagi ni. Dia kata dan jika dikata hamba taklid Imam Abu Hanifah. Hamba buat jemaah saat itu kerana ngikut ataupun taklid mazhab Imam Abu Hanifah. Yang mengharuskan mazhab Abu Hanifah mana? Tu, ilah. Sifat yang mengharuskan dengan 3 orang boleh buat jemaah dalam mazhab Abu Hanifah. Satu situ habis. Atau taklid Imam Maliki. Dia kata lagu tu. Dia kata dia ni taklid Imam Maliki. Imam Maliki mana? Yang mengharuskan 8 orang atau 12 orang atau 20 orang. Tu. Kita kata kawai buat jemaah ni tak cukup 40 tapi kawai taklid mazhab Hanafi ataupun taklid mazhab Maliki. Itu pun itu pun yakni kata hamba taklid Imam Abu Hanifah ataupun taklid Imam Maliki tu tiada sah pula taklidnya. Tak sah juga kita nak taklid. Itu pun yakni pada kata hamba taklid Imam Abu Hanifah dan hamba taklid Imam Maliki tu tiada sah pula taklidnya. Taklid seorang tak sah. Dia nak taklid. Sebab apa tak sah? Ilak pada kata tiada sah. Kerana tiada orang yang tahu hukum pada 2 imam itu, yakni Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Tak ada orang yang tahu hukum apa yang wajibnya, yang wajib jemaah dan syaratnya, apa pula syarat-syaratnya, syarat jemaah tak tahu. Pia tahu, kawai tak tahu. Hak dalam Syafi'i tu pun setengah-setengah tu kau dah tahu syarat wajib jemaah. Kadang-kadang wajib jemaah tu nama dia dan syarat wajib jemaah tu gapo dia. Hak dalam mazhab Syafi'i sendiri pun tak tahu. Betul nak pergi dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi tu lagi ya. Tak biasa duk ngaji.
Kalau tahu tak ada gapo, tapi gapo dia syarat wajib jemaah, syarat sah jemaah, syarat nama tu baik dia ais maya tu. Jaga ni dah. Dan tiada dapat tiada yakni pasti ataupun mesti daripada keduanya. Kedua tu yakni wajibnya dan syaratnya tu. Kena tahu dua-dua tu, wajib jemaah dan syarat jemaah, gapo dia kena tahu. Supaya kita peliharakan jangan jadi talfiq. Ni. Kok ni dok bahaya ni nak taklid mazhab tak tu kalau ni. Jaga dah. Supaya kena wajib kena tahu tu syarat-syarat dia tu penama. Dalam ketebah dia tu syarat dia penama ketebah. Dah tu dalam jemaah dia tu syarat dia bergapo, wajib jemaah penama kata. Kena tahu dalam mazhab dia tu supaya penama, supaya kita peliharakan jangan jadi talfiq hukum. Jangan jadi talfiq ni geti talfiq. Pendek. Jadi hak mazhab Syafi'i setengah sikit. Hak mazhab Hanafi sikit jadi bercampur. Ulas kerak, beluk sekerak. Nak hukum ulas, nak hukum tak boleh makan, beluk dah. Nak hukum boleh makan, ulas dah sekerak. Tadi payah ni. Sampai tu jaga dah. Hak talfiq ni bahaya ni jadi talfiq. Jadi talfiq ni petapung, orang panggil petapung. Petapung. Talfiq hukum atas segala orang yang awam, orang yang kebanyakan ni, dan orang yang khawas tiada tahu pula. Orang yang khawas pun tak tahu juga. Setengah pada setengah tu. Tetapi mazhab dirinya Tetapi yakni bahkan mazhab dirinya ia tiada tahu. Mazhab diri dia mazhab Syafi'i tu pun dia tak tahu. Di sini dia ketik sikit dah. Tetapi yakni bahkan mazhab dirinya ia seorang itu tiada tahu, maka betapa mazhab orang lain pula. Yakni lebih lagi lah dia tak tahu. Mazhab diri pun teruk dah. Sampai tu jaga. Orang bawah ni orang hak atas sikit pada orang awal tu ni. Jaga dah. Masalah ning jangan gaduh dah, jangan gaduh. Bunyi sini berat ni. Berat benar. Tapi semacam mana kita royak semalam lah. Semacam mana kita royak semalam, jangan gaduh. Maka hasilah pekerjaannya keberatan atas walil umur. Habis dah situ dah. Maka hasilah pekerjaannya keberatan ni tutup lah atas waliyil umur, atas orang yang memerintahkan pekerjaan orang Islam. Awak tak kira tu imam kampung ataupun raja duk memerintah dalam negeri tu sakut bih ni. Ataupun kita ni hak nak klik jadi pak orang tu. Sakut belaka tu dengan anak kita, dengan bini kita, ahli kita, masuk semua waliyul umur ni. Dan dosa yang besar-besar atasnya atas waliyul umur. Hak kata sakut keberat saat ni tu atas waliul umur dan dosa besar di atas waliul umur jika tiada mereka itu waliul umur mengheraukan pekerjaan agama, yakni jika tiada mereka itu waliul umur mengamat-amati pekerjaan agama. Mengherau saat ni wak tak herau, wak tak amat-amati wak halak bala dengan pekerjaan agama. Dia mau reti tak reti sudah. Tu lagu tu. Hak tu dosa naik tak pala nung. Tak pala waliul umur. Istimewa semaya 5 waktu. Semaya hak 5 waktu. Dan mendirikan dia akan semaya yang 5 waktu dengan berjemaah. Ni. Lebih-lebih lagi. Jangan kita buat mudah-mudah main. Orang tak jemaah suruh jemaah. Dan mendirikan sembahyang Jumaat. Jumaat ni pun jumpa juga. Seperti mendirikan sembahyang Jumaat tu. Seperti yang disuruh syarak. Seperti yang disuruh syarak. Yakni dengan bahawa semaya itu mencukupi rukun-rukun dan syarat-syarat. Tu. Buat kita buat semaya jemaah tu seperti yang disuruh syarak, yakni dengan bahawa sembahyang kita mencukupi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hak tu hak syarat suruh. Jaga dah. Habis itu. Maka adalah iyo apa nama? Daripada yang terlebih diingkar. Maka payah kita jauh. Maka adalah ia orang yang tiada mengheraukan pekerjaan agama. Klik sana. Maka adalah ia orang yang tiada mengheraukan pekerjaan agama tu. Daripada yang terlebih, yakni daripada orang yang terlebih diingkar. Tu. Maka adalah ia orang yang tiada mengheraukan agama tu.
daripada yang, yakni daripada orang yang terlebih diingkar daripada segala yang mungkar. Jaga besar benar ni. Dan terlebih akbar daripada kabair, daripada dosa besar. Ni waliul umur ni, berat ni tanggungjawab dia tu. Dan terlebih afhash daripada segala muharramat, terlebih keji daripada segala haram, benda-benda yang haram tu. Berat ni orang yang tak mengherankan dengan agama ni. Dan telah datang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengkupurkan orang meninggalkan sembahyang. Datang dah banyak dalam hadis yang mengkupurkan dalam hadis tu orang yang meninggalkan sembahyang. Mana setengah padanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, hum tu klik pada orang kafir al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Tengok, bermula janji yang di antara kami, di antara kita lah, dan di antara mereka itu orang-orang kafir, sembahyang tu perjanjian. Maka barang siapa meninggalkan dia akan sembahyang, maka sonyo, yakni sesungguhnya telah kupur ia barang siapa. Ia tinggal semaya, kupur. Perjanjian dia nya di antara kita orang kafir itu semaya. Kalau tak semaya, semacam orang kafir. Jaga dah. Tapi jaga dah, dalam hadis-hadis hok mari jenis lagu ni kebanyakannya dalam mazhab Syafi'i kita tu dia takwil dengan kata kupur di situ tu kupur nikmat. Jaga dah, kupur nikmat. Dengan sebab Allah Taala saat itu segar lega kepada kita, kaki tangan pun segar, tak ada sakit, tak ada penama. Jadi segar kita tak guna nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita tu untuk mensyukurkan nikmat tu. Dengan bahawa kita guna nikmat tu buat semaya, kita tak guna nikmat tu kepada jalan yang Allah Taala suruh. Orang panggil kupur di situ, kupur nikmat. Tu hak kebanyakan dalam mazhab Syafi'i kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Ni tu ke. Barang sesiapa meninggalkan sembahyang, meninggal semaya tu takluk pada meninggal. Meninggal tu dengan sengaja nyonya bagi siapa, dengan malah. Tinggal dengan malah, tak dengan ketiadaan uzur. Tu dengan sengaja, dengan ketiadaan uzur. Maka sonyo bukan san tu. Maka sonyo yakni sesungguhnya telah kupur hal keadaannya kupur tu. Hal keadaannya kupur tu nyata. Hal keadaannya kupur tu nyata. Nyata kupur. Kupur nikmat tu. Mudah-mudah kalau kita berlaku di atas mazhab Syafi'i dah, nyata kata dia tu kupur nikmat. Jangan faham molek. Dan pada hadis yang lain, man tarakas salata faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Barang sesiapa meninggalkan sembahyang, maka sesungguhnya ya rasa rajin nak buat sesungguhnya, ya buat sesungguhnya, ya rasa malas, ya buat sonyo. Kita jawi dah. Maka sesungguhnya telah lepas ia barang siapa. Dan lepas daripada barang siapa juga. Dia hak sungguhnya tak ada apa kena dah. Telah lepas ia barang siapa daripada barang siapa tu. Janji Allah Taala. Allah Taala lepas janji dia. Mun duk lah aku tak peduli dah. Tu dengan makna lagu tu. Allah Taala tak hadu dah kita tu. Berat ni. Orang tua tak padu betul dah. Orang tua awak tak peduli dengan kita. Ni tu hai awak tak peduli. Dan rasulnya Rasul Allah. Rasul pun awak tak peduli. Duk caramu. Halah kata aku tak malah nak cara dah. Berat. 4 minit maknanya lagu tu lah mudah-mudah katanya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'ala salati kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yaumal qiyamati. Barang sesiapa memeliharakan atas sembahyang, siapa-siapa yang memeliharakan, yang menjagakan atas sembahyang, adalah ia sembahyang. Jagalah dong men. Adalah ia sembahyang baginya, bagi barang siapa tu nuran, jadi nur. Sepahak kita kayak dululah Allah Taala buat jadi nur semaya kita, tak itu hai. Tu jadi berupa semaya ning lah duk saing dengan kita, duk kawan dengan kita, dia lah kubur. Tengok.
Dan burhan, apa dia burhan? Yakni penunjuk. Penunjuk ni yakni penunjuk kepada jalan yang betul. Tuh, semaya kita tu boleh menarik kita, boleh menunjuk kepada kita jalan yang betul. Tak bawa pergi kepada jalan hak sesat, tak turun dalam duri, tak turun dalam seluk, tak turun dalam tahi. Tengok. Dengan sebab semaya ni boleh menunjukkan kita, yakni penunjuk, yakni dari menunjukkan kita kepada jalan yang betul. Semaya tu. Jaga. Dan kelepasan pada hari kiamat. Kelepasan yakni daripada neraka. Kelepasan yakni daripada siksa neraka pada hari kiamat. Boleh dapat kelepasan, dapat keuntungan, dapat berjaya kita pada hari kiamat. Dengan sebab kita semaya. Dengan sebab hak mula-mula sekali dihisap pada hari kiamatnya, semaya ni. Hak mula-mula sekali tu hisap nah, jaga. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takul lahu nuran wala burhanan wala najata wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubay ibn khalaf. Duk sekali ngau orang ni, orang malas maya ya kan? Dan barang sesiapa tiada memeliharakan atasnya atas sembahyang, dia tak memeliharakan semaya ni, benar dua benarnya dia tetap semaya langsung. Dan benar juga dia tu semaya, tetapi semaya dia tu tak mencukupi rukun dan syarat. Maksud dua tu, tak memeliharakan semaya tu. Tak memeliharakan semaya ni, benarnya dia tu tak semaya langsung. Oh teruk ni. Benarnya dia semaya, tetapi semaya dia tu tak mencukupi rukun dan syarat. Rukun syarat tak tahu duduk mana. Tak cukup. Ni semaya ni orang tak panggil semaya lagu ni. Orang tak panggil mendirikan sembahyang. Ya kan? Orang siapa-siapa yang tak memeliharakan atasnya atas sembahyang, tiada ada nurnya. Nur pun tak ada. Dan burhan, penunjuk pun tak ada. Sampai itu duk girata tu. Orang tak semaya tu. Duk girata orang hajak kat tu. Tengok. Dan kelepasan tak ada juga. Lepas. Kelepasan tak ada. Dah. Dan betul adalah ia dan adalah pada hari kiamat serta Firaun. Firaun ni makruf dah. Firaun ni. Dan Korun, duk sekali dengan Korun. Dan Haman, sekali dengan Haman. Dan Ubay anak Khalaf, duk sekali dengan sek-sek ni. Orang malas maya jaga. Maka sesungguhnya telah dinaskan, telah ditetapkan pada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kupo yang yakni dengan kupo orang yang meninggalkan semaya. Banyak hadis-hadis yang menaskan kata orang tinggal semaya itu kupo. Dan dimakia lagi datang daripada beberapa sahabat. Yang sahabat dan dimakia lagi datang daripada beberapa sahabat dan salaf yang soleh-soleh. Salah ni start daripada masa Rasulullah hingga sampai kepada 300 tahun. Maksudnya masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in tu. Orang panggil masa salafus salih. Jaga dah. Hingga berkata setengah mereka itu sahabat dan salafus salih. Tiada aku dengar sahabat berkata, tiada aku dengar sahabat berkata mereka itu sahabat pada sesuatu daripada segala amal, jika meninggalkan dia akan amal tu jadi kafir, malaikat semaya ni ya. Hak lain amal lain ku tak ada pernah dengar sahabat kata kalau tinggal tu jadi kufur. Malaikat semaya ni ya. Hak sahabat dan salafus salih katanya kalau tinggal semaya ni jadi kufur, jadi kafir. Anak ayat kata besarnya semaya ni. Maka takut olehmu kemudian maka takut. Maka takut olehmu kemudian maka takut. Takut serupa takut. Takut tu pada meninggalkan sembahyang atau meninggalkan sesuatu daripadanya, daripada amal. Sesuatu daripada semaya apa boleh. Tapi kalau kita kata sesuatu daripada amal, hak wajib, amal yang wajib tu masuk apa? Gilah nak pergi mana bang? Maka bahawasanya jika tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu, maka jika tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu, yakni meninggalkan semaya dan meninggalkan sesuatu daripadanya, daripada amal tu, maka sesungguhnya binasalah engkau. Maka sesungguhnya binasalah
engkau setengah daripada orang yang binasa. Kalau kita tinggal semaya dan tinggal sesuatu daripada segala amalan-amalan yang wajib hak Tuhan perintah di atas kita, maka kita masuk dalam orang yang binasa, masuk dalam orang yang rugi. Dan rugilah engkau dunia dan akhirat. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi juga. Tengok. Maka yang demikian itu, tengoklah. Maka yang demikian itu, yakni tiada engkau perbuat seperti yang demikian itu. Rajak situ. Maka yang demikian itu, yakni tiada engkau perbuat. Nak klik sini boleh? Maka yang demikian itu, tiada engkau perbuatkan sembahyang dan segala amalan-amalan yang lain tu. Kita tak semaya, kita tak buat segala amalan-amalan yang wajib hal lain tu. Ialah orang yang kerugian. Orang yang duduk di dalam kerugian yang amat nyata. Nyatalah rugi dia tu. Habis itu. Habis ni cara 40 ni. 40 orang nak semaya jemaah tu, habis dah bilangnya 40. Betul? Nak cara hak lain pula ni. Dia capur-capur belaka ni. Kitab ni ada belaka tapi ayat khas semaya ni habis. Dan dimokia lagi wajib atas kita. Kita ni waliul amri. Jaga dah. Dan dimokia lagi wajib atas. Wajib atas ni orang panggil wajib syarak. Jaga. Kalau dia kata wajib atas, wajib syarak. Kalau wajib bagi, wajib akal. Hak kita duk ngaji ke usul ni dia kata wajib bagi Allah Taala lagi dia sifat. Hak tu wajib akal. Kalau dia kata wajib atas, orang panggil wajib syarak. Tu tempat beza dia. Kalau wajib atas, wajib syarak. Kalau wajib bagi, itu orang panggil wajib akal. Ngerti maksud dah? Dan dimokia lagi wajib atas. Dengan maknanya syarak saat ni tu tekan di atas kita. Nah, atas tu atas kita tu pia yakni waliul amri. Orang yang memerintahkan pekerjaan orang Islam. Dengan bahawa dia tu raja ataupun tu imam dalam kampung ataupun kita ni hak dok beratah anak bini kita tu. Wajib nama bahawa kita keraskan. Keras ni yakni paksa ataupun memaksa. Bahawa kita keraskan yakni memaksakan atas ahli kita. Dan anak kita kena paksa, kita kena kerah. Dengan sebabnya ada sebut dalam hadis yang maksudnya lagu mana? Dia kata suruh olehmu akan anakmu tu semaya. Tak kalau siapa umur 7 tahun. Nah, batu pukul olehmu dari kerana tinggal anakmu tu semaya. Tak kalau siapa umur dia 10 tahun. Suruh siapa umur 7 tahun tu kita kena suruh kita anak kita semaya tu. Wajib. Waktu kita kena pukul, tak kalau dia sampai 10 tahun tak semaya, kena pukul. Wajib juga. Sebab tu mazhab dalam Imam Syafi'i dia kata suruh dengan pukul tu sama-sama wajib. Pergi tengoklah dalam syarah Muhazzab tu. Nah, suruh dengan pukul tu sama-sama wajib dua tu. Wajib di atas mak pak. Perak, di atas dua ibu bapa. Anak dia saat ni tu semaya tu kalau dia tak semaya kira lagi. Tak kira lagi dengan sahabat dia tak masuk mukallaf. Tapi sebagai syarak tu nak ajar dia. Ambil dia kecil nak dia besar diri dia saat ni tu. Yang mana kalau masuk mukallaf tak malas sangat. Mana kalau siapa umur tu akhir balik. Sebab itu dia wajib di atas orang tua. Wajib dia sakut dengan wali dia tu. Orang yang meretah pekerjaan dia iaitu orang tua dua ibu bapa dia. Selama umur 7 tahun wajib kena suruh. Umur 10 tahun kalau tak semaya lagi kena pukul. Suruh dengan pukul tu sama-sama wajib. Jagalah. Kalau kita tak suruh dosa kita orang tua ni. Kalau kita tak pukul, dia malas semaya. Tak ajar dia pukul. Jangan pukul siapa ke patah tu le belakang. Pukul kau ajar jadilah cobat-cobat. Sama-sama wajib dua tu dah. Betul satu ayat Quran kata ni ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Banyak ayat-ayat hak suruh sakut paut dengan ni. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, ku jaga olehmu anfusakum akan diri kamu, betul? Wa ahlikum selagi dan ahli-ahli kamu nara daripada api neraka. Jaga daripada api neraka. Pendek kata gak wajib kita kena jaga ahli kita daripada api neraka. Dan orang yang di bawah hukum kita. Orang yang di bawah hukum-hukum kita seperti kita jadi tu imam ataupun pemerintah negeri. Suruh tu wajib kita saat ni tu
Wajib dikeras-keras paksa di atas ahli kita dan anak kita dan orang yang di bawah hukum kita tu mendirikan sembahyang. Ni. Suruh wajib kita kena paksa dia tu mendirikan sembahyang. Dan jangan kita tinggalkan bagi mereka itu klik habis ahli dan anak kita dan orang yang di bawah hukum kita uzur. Jangan ditinggalkan uzur. Jangan maaf daripada meninggalkan dia ke semaya. Kalau lah dia tak semaya, jangan maaf anak kita. Kalau dia tak semaya, tak gapo jangan maaf. Tak ni dah anak kita bini kita tak semaya biasa. Lama-lama dia semaya tu. Nanti dia khabar sendirilah. Tak boleh buat lagu tu. Dosa tak kepala kita duduk rumah sekali tu tak berkat rumah kita. Jaga. Dan orang yang tiada mendengar dan mengikut, kalau kita suruh dah dia tak dengar, dia tak turut, nak buat lagu mana? Maka hendaklah, yakni wajiblah kita takutkan, kena menakuti, takutkan yakni menakuti. Dan kita marahkan, kita kena marah atas mereka itu, ahli kita, anak kita dan orang yang di bawah hukum kita tu. Sangat-sangat marah, yakni sehabis-habis marah. Kena marah, sehabis-habis marah. Dan sangat kita kuatkan, yakni sangat kita kuatkan marah mereka itu, anak kita, ahli kita dan orang yang di bawah hukum kita. Dan bencikan, yakni dan bencikan mereka itu. Dan bencikan, yakni dan bencikan mereka itu. Kena sangat-sangat benci, sehabis-habis benci. Lagu mana? Banding dianya seperti kita marahkan mereka itu, anak kita, ahli kita, orang di bawah hukum kita. Jika ia mereka itu saat ni lah. Jika ia anak kita, ahli kita, orang di bawah hukum kita tu membinasakan harta kita. Dia mau pergi bakar rumah kita set-set saning. Kita marah tu, muka merah nyala tu. Marah sungguh. Nak kita marah dengan sahabat dia tu tak turut kita suruh semaya, semacam tu. Bahkan lebih lagi pada tu. Dan lebih lagi pula kita ingkarkan. Dan lebih lagi pula kita ingkar akan mereka itu. Dia tulis dengan ngoh, tak ada gapo. Ingkar. Hak tulis tu macam ongkar tu. Ingkar. Ingkar tu lah, ingkar dia. Kadang-kadang tulis dengan nung, kadang-kadang tulis dengan ngoh. Tulis ya. Dan lebih lagi pula kita ingkar akan mereka itu, orang-orang yang di bawah tangga itu tu, di bawah tanggungjawab kita ataupun anak kita, ahli kita. Ingkar tu kerana Allah Ta'ala lah. Maka jika tiada kita kerjakan yang dimaki itu, mana? Maka jika tiada kita kerjakan yang dimaki itu, yakni dikeraskan dan menakuti dan marah. Tadi sebut tadi semua tu. Kalau kita tak paksa dan yakni dia dimaki itu, yakni dikeraskan dan menakuti mereka itu dan marah mereka itu. Kalau kita tak paksa dia, tak menakuti dia, tak marah ke dia sehabis-habis marah dengan sahabat dia tinggal perkara-perkara yang wajib, maka yang tiada, maka adalah kita jumlah daripada orang yang memudahkan agama. Kita masuk oleh jumlah ni, jumlah orang yang buat memudah-mudahkan dengan agama, buat tak heran kepada agama, buat halak bala dengan agama. Dan memudahkan tuntutan Allah Ta'ala dan suruhannya dan suruhnya. Hak tulah tu, tuntutan dengan suruh tu hak tulah. Suruhan Allah dan tuntutan Allah hak tulah ya. Orang panggil atas tafsir. Dan memudahkan tuntutan Allah Ta'ala dan suruhnya suruh Allah. Dan barang siapa yang tiada menerimakan suruhnya, dan barang siapa yang tiada menerima akan suruhnya, nya waliul amri. Bukan suruh Allah sini, nya waliul amri. Satu, dan tiada memberi bekas suruhnya, nya waliul amri. Waliul amri dia suruh pun jadi tak apa, tak bekas, tak keseh. Tak keseh. Maka diseksa akan dia. Maka diseksa akan dia, akan barang siapa tadi? Barang siapa hak tak turut suruh tu. Dan jika tiada memberi faedah, mana lakah apa? Dan jika tiada memberi faedah barang yang kita takut akan dia, akan ahli kita dan anak kita dan orang yang di bawah tanggungjawab kita, maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita. Kenapa hambak dia menggiduk rumah lain? Kalau anak kita, bini kita tak hambak ni. Hambak dah. Hambak dah Ustaz. Bini kita malas semaya, kita suruh semaya tak semaya. Suruh kat cik semaya kat tak semaya.
Hamba tak? Kena hijrah dulu nah, lepas dia duduk cara dia dulu. Dia tidur bilik dia, kita tidur bilik kita. Wak tak reti sangat. Dia duduk lapar. Waktu 3 hari dia semaya kan dia lapar. Nampak? Dia tak boleh putus lama makan kau ni. Supaya orang tagih muka darat dah. Sampai tu jangan tidur sekali dengan dia, hajar. Nah, sungguh pun kata kita nak hambak tu baik luar rumah tu nampak dah off lah dah. Lama mari kedua ibu bapa dia tok tua kita marah kita. Jadi tak ada pasal pula jadi buku besar. Pindah dia tidur bilik dia, kita tidur bilik kita. Tengok. Maka hendaklah kita suruh jauh daripada kita dan halau akan dia. Ni berkat ni hamba halau ni hamba akan dia, akan ahli dan anak dan orang yang di bawah tanggungnya kita. Daripada kita kena hamba dan kena suruh jauh dan halau tu daripada kita. Maka bahawasanya maka tu orang panggil menepati ilat dengan makna kerana. Maka di situ orang panggil menepati ilat. Maka tu dengan makna kerana. Maka bahawasanya yakni kerana bahawasanya ia syaitan. Kerana bahawasanya bahawasanya tak ada rojak dah. Ia tu dah. Kerana bahawasanya ia anak kita, ahli kita dan orang yang di bawah tanggungjawab kita. Hak yang tak turut suruh kita tak ni? Syaitan. Dia tu masuk atas syaitan dah, kena atas syaitan. Tapi syaitan manusia orang panggil. Hak ni hak bahaya ni. Syaitan. Tiada kebajikan daripadanya, daripada dia tu, daripada ahli kita hak syaitan tadi, daripada anak kita hak syaitan, daripada orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita hak syaitan tadi. Dan tiada berkat berserta kita dengan mereka itu. Kalau kita duduk sekali pun tak berkat, boh kena bawa pahala. Sabit tu dan haramlah kita berkasih dengan fok-fok set-set ni dan sekedudukan serta mereka itu duduk sekali pun jadi haram. Maka wajib kita berseteru akan dia, akan orang-orang khas anilah yang tersebut, anak kita tak turut suruh kita, ahli kita dan orang-orang di bawah tanggungjawab kita, dan memutuskan daripada berkenal-kenalan, kena putus dengan dia, dengan orang tersebut ni. Kerana ia orang yang tersebut tu melawan akan hukum Allah. Lawan hukum Allah batu dan rasulnya. Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Sekat dulu. Sakit kau.